Assalamualaikum. Alhamdulillah, bertemu lagi kita pada siri ke-49 Goal Forever hari ini. Kita akan bincang tentang virus COVID-19. Ekonomi negara-negara dunia jatuh teruk sebab virus. Sebab virus? Benarkah demikian? Ini satu tuduhan paling mudah, alasan singkat bagi menyokong tindakan-tindakan kerajaan di seluruh dunia yang makin hari makin tersasar. Rakyat menderita dan kerajaan kata kita nak tangani virus. Untuk itu, saya kongsikan dua tajuk kecil siri Goal Forever kali ini. Tajuk yang pertama adalah ekonomi ke laut. Apakah puncanya? Apakah masalahnya? Mari kita analisa. Kerajaan, kita dapati, beri pakar perubatan tentukan masa depan negara. Ya, ini yang berlaku. Kerajaan serah bulat untuk pakar perubatan buat keputusan dan kerajaan ikut. Ini sejarah yang tidak pernah berlaku. Inilah punca kepada masalah. Sebaiknya kerajaan buat keputusan. Kerajaan ada penasihat ekonomi negara dan sebagainya, dan tidak biarkan pakar perubatan yang kurang faham tentang kesan terhadap ekonomi dan kehidupan rakyat yang semakin lama semakin terjejas teruk. Pakar perubatan beri pandangan, tetapi keputusannya adalah di tangan kerajaan sendiri, bukan sebaliknya. Ini berlaku di mana-mana, di Amerika, negara-negara Eropah juga berlaku perkara yang sama. Hakikatnya pemerintahan negara ada skop yang luas, ada aspek sosial, ada aspek pendidikan, aspek ekonomi, persekitaran, sumber alam dan sebagainya. Perubatan adalah salah satu aspek sahaja. Apakah kesannya? Kita lihat, baru-baru ini diumumkan 340 bilion telah dicurahkan sejak tahun lepas lagi, dan mungkin ditambah lagi angka ini kelak bagi memulihkan pelbagai sektor ekonomi negara yang terjejas teruk. 340 bilion bukan satu jumlah yang kecil. Bajet negara bagi 2021 iaitu tahun ini adalah 322 bilion, lebih kecil daripada apa yang telah dihabiskan oleh kerajaan. Kita masuk kepada bahagian yang kedua. Kes sembuh naik, penularan semakin tinggi dan membimbangkan, tetapi kes-kes yang sembuh juga begitu tinggi. Ini tidak disebut. Bayangkan ada penyakit yang ramai sembuh, iaitu mereka ini dijangkiti kemudian mereka sembuh, atau lebih tepat datanya adalah 99.63% mereka yang sembuh. Dan apa kata doktor? Doktor kata ini penyakit berjangkit yang berbahaya. Kerajaan kita percaya. Saya rasa ini adalah kesilapan yang besar. Justru ia mungkin berbahaya kepada 0.37% tersebut sahaja, seperti yang tertera di sini. Kerajaan boleh arahkan KKM tumpu kepada golongan ini sahaja yang ada latar belakang kesihatan yang serius. Mereka ada darah tinggi, ada jantung, obesiti dan sebagainya. Rakyat semakin gelisah. Status Twitter KKM sudah mula dihujani dengan sindiran, kecaman tahun ini. Pemerhatian saya mendapati bahawa semakin ramai rakyat yang tidak ambil kisah pasal isu virus ini lagi. Krisis keyakinan ini berlaku kerana setelah setahun, mereka tidak nampak kesan wabak yang dikatakan berbahaya atau serius tersebut. Contohnya, separuh daripada mereka yang dijangkiti virus COVID-19 meninggal di pusat-pusat kuarantin. Ini kita tak dapat lihat, tak berlaku. Isunya, walaupun ramai bakal dijangkiti, insya-Allah mereka juga bakal sembuh. KKM sudah ada data selepas lebih setahun. Menurut data, yang sembuh selepas di kuarantin adalah 99.63% di Malaysia. Angka ini sudah cukup tinggi bagi sesuatu penyakit yang berjangkit. Jadi, apa peranan pelbagai sekatan, pelitup muka, penjarakan sosial dan sebagainya ini? Hakikatnya, simptom disebabkan oleh COVID-19 adalah mirip dengan demam selesema, walaupun tidak dinafikan ia sedikit agresif. Namun, ramai juga yang cuma mendapat mild symptom.
Saya fikir penyelesaiannya tidak banyak berbeza dengan demam selesema. Doktor beri Panadol, ubat batuk, cecair kumur dan sebagainya dan minta pesakit pulang ke rumah berehat. Tiada makan dan tidur percuma selama 2 minggu yang perbelanjaannya ditanggung kerajaan. Sebagai rumusan, kerajaan telah bakar 340 bilion sejak tahun lalu 2020 dan pelbagai peraturan yang menyusahkan dibuat. Perkara ini perlu dihentikan segera sebelum rakyat hilang sabar dan mula ambil keputusan sendiri. InsyaAllah, berjumpa lagi kita pada siri Gold Forever yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi